مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada sentiasa setia bersama Madrasah Aqidah di TV Al-Hijrah ini. Moga-moga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa menambahkan ilmu, beramal dengan ilmu yang kita pelajari dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Kita akan terus berbincang dalam Madrasah Aqidah ini, yang mana dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah Ta'ala pernah menyebut bahawa ada manusia yang diberikan telinga, diberikan mata, bahkan sebelum itu diberikan akal, tetapi mereka tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk melihat kebesaran Allah. Lalu semua mereka ini dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam wal iyad billah. Insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita. Moga-moga bertambah kuat iman kita. Moga-moga bertambah mantap akidah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalunya kita akan mengulang menyebut prinsip ataupun kesimpulan kepada akidah tersebut dengan ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu أن an la ilaha لا إله illallah إلا الله wa asyhadu وأشهد anna أن Muhammad محمد Rasulullah رسول الله wa asyhadu وأشهد anna أن Isa عيسى Abdullah عبد الله wa rasuluhu. ورسوله. مولاي صل وسلم دائما. Madrasah Akidah pada episod kali ini kita akan bincang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Di antara kekuasaan Allah ialah Allah memberi hidayah kepada manusia. Ini kita mesti i'tiqad. Inilah akidah kita. Bagaimana usaha yang kita buat? Kita bincang, saya sebut di sini, sahabat-sahabat saya di madrasah ini berkongsi pandangan, para penonton di rumah menyaksikan, kami di sini kita bersama-sama berada di madrasah ini. Yang memberi hidayahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu memberi hidayah, tetapi sebab itulah kita diajar supaya sentiasa meminta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami, berilah hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Manusia yang bagaimana yang saya sebut dalam surah Al-A'raf tadi, ada ayat Al-Quran yang menerangkan bahawa Allah menyumbat dalam neraka, walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kami telah sediakan dalam neraka ini ramai di kalangan jin dan manusia. Mereka ada hati, ada akal tapi tak guna. Mereka ada mata tapi tak melihat makhluk yang melihat kebesaran Allah. Mereka ada telinga tapi tak guna telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, peringatan para rasul, para ulama. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternakan. Mereka seperti binatang. Kasar tak kalau cakap? Orang ni macam binatang. Kasar. Itulah ayat yang Allah Ta'ala guna. Kita nak terjemah apa lagi kan? Takkan saya kata, mereka ini seperti animal. Nak lembut sikit konon kan? Mereka inilah bahasa Allah. Nak bagi tahu bahawa manusia yang tak guna akal, tak guna telinga, mata ini, mereka ini seperti binatang ternakan. Bal hum adall. Bahkan mereka ini lebih sesat, lebih teruk dari binatang. Sebab itulah kita kena guna akal untuk mencari akidah, mencari ilmu yang akan menguatkan iman dan akidah kita ini, insya-Allah. Okey, sebagai satu contoh kita nak bincang pada pagi ini, kita nak gunakan akal. Allah Ta'ala menggalakkan kita, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Ini ayat-ayat
yang menggalakkan manusia supaya berfikir. Berfikir. Hari ini kita nak fikir tentang sifat Allah apa tadi? Yang memberi hidayah. Bukan minta hidayah binti Muhammad. Hidayah binti apa? Hidayah petunjuk Allah lah. Jangan silap faham pula. Minta nur hidayah pula nanti. Okey, kalau kita tengok, kita saksikan gambar ni. Nampak gambar apa ni? Penyu. Ha? Gambar apa ni? Penyu. Anak penyu atas. Apa yang kita bila tengok gambar penyu ni apa kita tengok? Subhanallah. Ha? Ke Ninja Turtle? Tengok penyu. Saya nak minta apa hidayah? Di mana sifat hidayah Allah yang kita boleh faham bila kita tengok penyu yang menetas? Penyu. Ha? Penyu ni bila bertelur je dia automatik dia terus turun ke laut. Turun ke laut. Tak silap ibu yang bertelur. Dia Okay, telur lepas dekat dia bertelur dia buat apa? dia terus ke laut. Dia tinggal je telur. Dia ni lah dia timbuskan. Kenapa telur. dia timbus? Semua hidayah daripada Allah. Sayang ke anak dia. Tak maksud Ustaz. Ha. Ibu penyu tu bila dia bertelur, dia menjaga telur sampai anak telur tu menetas, menghasilkan anak. Ibu penyu tunggu ke sampai menetas? Tak, dia macam menjaga dia timbus telur tu. Dia timbus. Ha. Okey. Kenapa dia timbus? Untuk memastikan telur tu selamat. Mana dia tahu cara timbus? Hidayah daripada Allah. Fitrah. Okey. Kenapa ibu penyu timbus? Macam mana dia tahu bahawa ini cara untuk menetas? Siapa ajar dia? Allah. Dia masuk universiti ke college? Siapa yang ajar? Ini kita nak faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah pada makhluknya. Okey, dia tinggal. Lepas dia tinggal bila telur itu menetas. Bila penyu itu menetas lah. Baby penyu. Baby penyu buat apa? Keluar. Dia pergi daftar sendiri. Ha? Taklah. Ke mana dia pergi? Ke laut. Menghala ke laut. Bila dia keluar, dia mana tahu kat sana pantai, kat sana laut, kat sana jalan raya. Dia mana tahu? Kat situ memang laut Ustaz. Dia nampak tu je Ustaz. Ya, bila dia meletas, sebelah ni laut, kat atas ni pokok jalan raya. Mana anak penyu yang baru lahir, baby penyu ni? Tak akikah pun lagi kan. Dia mana tahu nak menghala ke pantai, kenapa dia tak silap jalan ke arah darat? Ada signboard. Siapa yang bagi tahu kat dia? Allah. Siapa yang hidayahkan kepada dia mencari jalan ke arah pantai? Allah. Ke ada signboard, penyu-penyu ke kiri? Ha? Innahullah. Hidayah. Ya. Kalau ustaz kita nak fikir ke apa? Fikir. Awalnya kita ayat tadi. Kita nak guna akal, nak guna mata, nak guna telinga. Supaya kita fikir, penyu belajar dengan siapa? Siapa ajar cara dia nak melindungi penyu kan? Ini cara dia jaga telur. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada baby penyu tadi. Mana ada mak dia tunggu sampai menetas tunggu. Okey, pantai. Bila ke pantai, dengan pandainya si anak ini berenang ke gigiran pantai tu. Siapa yang ajar? Hidayah. Kenapa anak-anak penyu ni automatically kalau tengok yang cangai berkenaan dengan ni, anak-anak ni semua menghala ke pantai. Dia tak naik, tak ada yang silap jalan. Sampai pergi kat bus stop, kat sebelah tak ada. Semua menghala. Ini hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran menggalakkan kita menggunakan akal untuk berfikir. Bukan sekadar pergi beli telur penyu, balik rebus makan. Inilah cara Al-Quran mendidik kita supaya akidah kita ini melihat kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas ini kita akan bincang 1-2 contoh lagi. Moga-moga kita akan dapat merealisasikan tuntutan ayat-ayat Quran supaya kita sentiasa berfikir insya-Allah. Teruskan bersama-sama kami menghayati, mensyukuri nikmat iman dan anugerah Allah, akidah yang satu. Ya salli wa sallim daiman abadan. Alhamdulillah,
saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji, tuan hajah yang setia bersama kami di madrasah ini. Semoga sedikit usaha yang kecil ini dapat sama-sama menambahkan ilmu saya dan kita semualah, dan matlamatnya supaya akidah kita semakin kukuh melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah matlamat madrasah akidah yang sama-sama kita jalankan ini. Bagaimana kita dah sebut tadi, Allah memberi hidayah dan Allah menyuruh kita supaya observe, supaya memerhati, supaya berfikir tentang makhluknya. Insya-Allah kita tengok satu lagi contoh. Ini gambar apa ni? Nampak tak? Gambar apa? Biji benih lah. Biji benih. Okey. Di mana kita melihat hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam gambar ini? Ustaz. Hidayah yang bila kita tengok kat sini. Macam mana biji benih itu yang asal dia daripada biji yang biasa, bila kena cara dia, baja cukup, air cukup, dia boleh tumbuh dengan sendiri dia. Tumbuh. Tadi kita sebut anak penyu bergerak mencari pantai. Ibu penyu timbus telur dengan pasir. Idea dari Allah, hidayah dari Allah. Dalam ni, apa yang kita nampak dari hidayah tersebut? Akar dia. Ayah. Akar biji benih. Mencari air. Ini Dia yang pucuk saya dia nak. menghala ke Okey, matahari. apa akar cari? Air. Air. Cari air kat mana? Dalam tanah. Siapa yang ajar kepada akar air dekat bawah? Allah. Pucuk cari apa? Cahaya matahari. Cari cahaya matahari. Untuk apa? Hidup. Fotosintesis. Untuk fotosintesis lah. Nak cari cahaya matahari, dia guna air. Guna karbon dioksida. Buat fotosintesis. Nak sebut pun tak apa betul dah tajwid. Kan? Nak buat fotosintesis. Perlu pada cahaya. Dia ada klorofil dah dalam daun. Kan? Guna karbon dioksida, keluar oksigen balik. Siapa yang ajar pokok-pokok ni? Siapa yang ajar kepada akar supaya turun ke bawah, pergi cari air? Allah. Inilah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kalau kita tengok, nampak tak? Akar tu dia keluar ke atas dulu kan? Dia ke atas, lepas tu dia U-turn turun balik. Siapa bagi tahu? Mungkin ada yang berkata apa ni, kita bincang akidah apa ni, hidayah Allah dalam Quran kepada manusia. Ini pun adalah hidayah daripada Allah. Dari mana biji benih itu tahu sumber air di bawah? Dari mana pucuk tahu bahawa dia perlukan cahaya matahari? Ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas perkara ni. Saya tak apa, kita bincang sikit lagi. Contoh last. Ni. Kenal apa tu? Kenal. Ayam. Ayam ke kuda? Ayam Ayam meja macam mana? Alif, ya, mim. Ayam. Baik. Okey. Sekarang dia mirip dengan isu penyu tadi. Bila ayam bertelur, dia dipanggil apa tu yang dia duduk kat atas telur tu? Mengeram. Kalau kita duduk atas telur tu macam mana? Menetah tak? Tak menetah. Tak menetah, pecah kan? Tapi dia duduk dengan suhunya, bahkan ada skill. Orang yang kaji bab ayam ni, ada skill dia menggerak-gerakkan telur tu. Supaya kepanasan tadi rata ke seluruh telur. Ini ada. Sebab ada percubaan buat, dia kaji berapakah suhu, kemudian dia letak telur di suhu yang sama, tak menetah telur tu. Sebab dia ada cara dia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada binatang-binatang ini supaya mereka bertindak, mereka melakukan sesuatu dalam hidup ini. Kalaulah binatang yang tidak ada akal menurut panduan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tumbuhan yang tak ada akal bertindak mengikut hidayah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula dengan manusia? Ini yang kita nak bincangkan, yang kita nak utamakan. Allah Taala menyebut wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini poin yang paling utama. Wa nafsin wa ma sawaha, dan jiwa nafsu manusia dan Allah yang menciptakannya.
Allah mengilhamkan kepada jiwa ini apa dia? Fujuraha wa taqwaha. Allah bagi ilham pada mereka untuk buat perkara baik dan buat perkara yang fujur. Qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah orang yang menyucikan jiwa, terima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengenepikan, merosakkan jiwanya, mengenepikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak di kalangan kita yang ada pengalaman kawan-kawan yang dapat hidayah? Ya Ustaz, saya nak kongsi sedikit pengalaman. Pengalaman ni saya dapat masa program Perkim di Pahang. Ada saya berbual lah dengan seorang saudari Muslim baru ni. Saudari tapi dah berkahwin lah. Berbual lah, tak ambil nombor handphone. Tak apa-apa. Okey, pada. Okey, cerita dia macam gini. Dia asal dia memang bukan Islam. Dia nak berkahwin, lalu dia memeluk Islam lah. Tapi yang malangnya, bila dia meluk Islam untuk berkahwin tu, dia punya suami tu seorang yang Islam tetapi tak mengamalkan cara hidup Islam. Dengan keluar dengan perempuan lain, berjudi, macam-macam lah. Tetapi dengan hidayah daripada Allah SWT ni, perempuan tu walaupun laki dia tu bukan seorang yang mengamalkan Islam, dia lebih baik kepada Islam. Asalnya dia masuk Islam tu memang untuk berkahwin, tetapi hidayah daripada Allah beri kepada dia, dia menjadi lebih baik pada laki dia dan seterusnya mengajar laki dia. Masya-Allah. Dan kisah selanjutnya apa yang terjadi dalam family dia saya tak tahulah, sama dia laki dia. Ini bukan cerita sendiri ni. Bukan. Cerita pengalaman benar hidup lah. Masya-Allah. Itu bentuk hidayah. Dan penonton yang dikasihi sekalian, apa yang Syafiq cerita tadi, dia masuk Islam kerana nak kahwin. Ini ada satu masalah di kalangan masyarakat kita. Alah, dia tu masuk Islam sebab nak kahwin. Sebenarnya apa salahnya? Baguslah. Nak kahwin menjadi satu sebab hidayah. Silakan, siapa nak masuk Islam sebab nak kahwin, silakan. Tapi yang penting ialah selepas kahwin itu, selepas kahwin kena ada follow up, kena ada belajar lagi agama, kena praktikkan agama selepas kahwin. Jangan kita persoalkan, jangan kita kutuk, jangan kita perli. Mana-mana orang yang masuk Islam sebab nak kahwin, silakan. Nak kahwin menjadi salah satu sebab hidayah. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala nak beri hidayah. Berapa ramai orang yang masuk Islam kerana nak kahwin, kemudian mereka ni mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan begitu cantik wa hasuna islamu. Cantik Islamnya selepas dia kahwin. Silakan, tak jadi masalah. Kita berehat dulu seketika, teruskan bersama-sama kami untuk mensyukuri nikmat iman dan nikmat akidah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبي. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-10, Allah Taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebaikan dan jalan kejahatan. An-najd macam dua bukit. Allah umpamakan, kami tunjuk pada mereka dua bukit. Satu kebaikan, satu keburukan. Maknanya jelas nampak bagaimana kita nampak bukit. Ini hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bimbing, untuk pandu manusia kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Pelbagai sejarah, pelbagai kisah manusia mendapat hidayah. Kita dah bincang sebelum ni, ada ahli sains yang mendapat hidayah lalu memeluk Islam. Ada orang bukan Islam yang mendapat hidayah lalu memeluk Islam. Ada juga orang Islam, born as a Muslim, dia lahir sebagai seorang Muslim tapi dia tak amalkan Islam dalam hidup. Tanya agama apa, mengaku Islam tapi solat tak solat pun. Kan? Kadang-kadang ayah pun uzur datang bulan. Dia tak sembahyang, dia tak ibadah, dia lupa tanggungjawab agama. Tapi ada peristiwa yang berlaku dalam hidup dia yang menyebabkan dia mendapat hidayah balik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala ilhamkan pada mereka yang baik dan yang buruk, dan Allah beri hidayah. Ada tak di kalangan kita kalau ada pengalaman kawan-kawan ke siapa ke yang pernah kita tahu, kita saksikan dia ni memang dapat hidayah selain pada yang Syafiq cerita tadi? Ada? Ni saya dulu pernah mengajar di satu sekolah di Kelang.
sekolah ni sekolah muallaf apa semualah. Jadi seorang budak Cina ni berumur 10 tahun diajak masuk Islam, bukan diajak masuk Islam, dapat hidayah masuk Islam dengan bantuan rakannya yang berumur 5 tahun. Budak yang umur 5 tahun macam mana Ustaz? Dia ajak pergi masjid, kebetulan kat masjid tu ada playground, ada taman permainan. Jadi dia ajak main bola apa semua petang apa semua tiap-tiap petang. Jadi dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuba untuk masuk dalam masjid, bila time azan dia tengok orang semayang macam mana Ustaz. Jadi terbuka hatinya Ustaz, dan Allah bagi hidayah kat dia masuk Islam dengan orang kata bantuan rakannya yang umur 5 tahun Ustaz. Tapi family dia tak tahu yang dia tu masuk Islam. Ya. Itu di antara cara Allah Taala beri hidayah. Budak umur 5 tahun. 5 tahun. Masya-Allah. Hebatlah kalau macam tu. Dan apa yang Nik cerita tadi pernah berlaku ketika masa saya di Mekah dulu, saya ketika saya peluang belajar di sana lebih kurang setahun. Ada satu kes yang lebih kurang. Seorang pembantu rumah Filipina memeluk Islam disebabkan oleh budak umur 4 tahun. Ini cara Allah Ta'ala nak beri hidayah. Pembantu rumah dari Filipina memeluk Islam kerana budak umur 4 tahun. Macam mana? Bukan budak tu ajar akidah ni, tak. Tapi pembantu rumah yang jaga budak umur 4 tahun ni, setiap kali nak masuk tandas, budak tu baca doa. Nak keluar tandas, budak ni baca doa. Nak pakai baju, dia cakap kat bibik ni, nak baca doa dulu. Nak makan, baca doa. Nak keluar rumah, baca doa. Ni latihan daripada mak dan ayah dia lah. Sehingga orang gaji Filipina ni hairan. Dia tengok budak ni, "You mak baca apa?" Akhirnya dia tanya kepada mak ayah kepada budak 4 tahun ni, apa yang what did she recite, kan? Apa yang dia baca ni? Lalu diterangkan oleh mak ayah budak 4 tahun ni, yang dibaca itu ialah doa. Dalam Islam, apa yang kita buat, kita mengadu pada Allah. Apa yang kita buat, kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita penjelasan daripada mak ayah budak 4 tahun ni menjadi sebab orang gaji yang bekerja tu dari Filipina itu memeluk Islam. Sebab hidayah ada pelbagai. Kita sebagai yang dah Islam ni kena sentiasa minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap pagi kita minta Allahumma hdina fiman hadait. Itu semua adalah doa-doa yang kita meminta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita mengadu meminta pada Allah supaya kekalkan kita dalam keadaan hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana lagi wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau pesongkan hati-hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha memberi mengurnia hidayah kepada manusia. Karena itulah kita pilihlah hidayah daripada Allah. Carilah hidayah. Ada di kalangan kita yang mendapat hidayah dengan cara Allah anugerahkan pada dia jatuh sakit. Saya sebut anugerah sakit. Kadang-kadang sakit itu menjadi anugerah kepada seseorang untuk jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menonton mungkin ada pengalaman. Masa sihat dulu doa tak panjang mana. Ya, masa sihat dulu kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak. Tapi masa sakit, ustaz, makcik ni sakit lutut ni ustaz, banyak doa sikit. Saya ni dah sah dah kena kecil manis, saya dah kena sakit jantung. Kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah nak bagi hidayah pada kita. Yang masalahnya, kita tak berapa ingat Allah masa sihat. Ketika kita sakit, kita baru ingat Allah. Jadi sakit menjadi sebab hidayah. Ada orang mendapat hidayah setelah masuk penjara. Dia lara masuk penjara. Di sana dia menjadi insaf. Ada orang dapat hidayah setelah kematian orang yang dia sayang. Ada orang yang mendapat hidayah dengan pelbagai cara. Ada orang kaya dapat hidayah dengan cara dia, orang miskin dapat hidayah. Ada orang yang berusia tua dapat hidayah, ada orang di usia muda.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi hidayah pada kita. Ini di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat alam ini, kita akan menyaksikan sahabat-sahabat saya di studio ni, mungkin dengan bertambah usia kita, dengan banyak lagi kita bergaul nanti, kita akan jumpa, kita akan dapat pengalaman yang lagi banyak. Ibu-ibu, tuan-tuan haji, tuan hajah di rumah pasti mengenali di keliling kita, sama ada rakan sepejabat, sama ada jiran, sama ada ahli keluarga. Mereka ni kita kata, ustaz, dulu dia ni teruknya, sekarang dah jadi orang lain. Jadi orang lain, bukan makna jadi orang lain tu dia ting jadi orang lain, tak. Tapi maksudnya dia bertukar cara hidup dia, perangai dia, cara bercakap dia, amalan dia. Why? Kenapa? Kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara kekuasaan Allah. Jadi kita memerhati, tadi kita ambil contoh penyu, biji, ayam dan sebagainya, untuk kita yakini bahawa hidayah ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita kekal dalam hidayah Allah dan mendapat rahmat dari Allah sehinggalah kita di akhirat kelak nanti. Sampai di sini dulu episod kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam episod-episod yang akan datang. Akidah asas kesatuan ummah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.